Assalamualaikum. Bagi yang beragama Islam, hello hai bagi yang tidak beragama Islam. Okey, dalam video ni saya nak memperjelaskan tentang isu bidadari yang dikatakan oleh pastor Melayu murtad itu Yus, mengatakan bahawa orang Islam berada di syurga ni menjadi tempat pesta seks dan sebagainya. Isu ni kalau kita tengok perbandingan di antara syurga bagi orang Islam dengan syurga orang Kristian ni berbeza. Sebab orang Kristian dia pun memikirkan syurga ni mengikut otak kepala mereka. Kan? Mereka mengikut otak kepala mereka. Apa yang dibelega di atas fikiran mereka. Tapi syurga bagi orang Islam ialah di atas apa? Di atas pemberian reward Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka ini akan kekal di syurga dan mereka akan masuk dalam syurga. Mereka ahli syurga dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Selama-lama mana? Selama-lama tidak ada penghujung. Yang ada penghujung kehidupan di dunia. Sebab tu orang Islam berada di dunia ni dia kena terbatas. Ada undang-undang dia, ada ujian dia yang dia tidak boleh ikut suka, membujur lalu melintang patah. Kan? Mana yang suka semua ada sebab. Tak boleh bagi orang Islam. Tapi orang Islam ni dunia adalah tempat ujian. Maka bila melepasi ujian di dunia ini yang kehidupan yang singkat, kita kata 70 tahun, 60 tahun, 10 tahun, 90 tahun, 100 tahun dan sebagainya. Kehidupan ini yang singkat, maka Allah Ta'ala nak bagi reward yang kehidupan yang kekal abadan abada selama-lamanya. Jadi saya nak baca satu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala suratul Waqi'ah, surah yang ke-27, surah yang ke-27, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, في جنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير ما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, translate sikit. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu pada dalam syurga ni ada satu syurga tempat nikmat yang senikmat-nikmatnya yang tidak dapat digambarkan oleh manusia. Nikmat tadi yang macam mana? Sebab dia apa? Sebab nikmat tu tidak pernah ada di dunia. Nikmat ni kalau kita kata apa nikmat, apa nama nikmat makan, nikmat makan ni berkali ganda, tak dapat nak bezakan berapa kali ganda. Nikmat macam mana? Wallahu alam. Dan kemudian Allah Taala mengatakan juga sekumpulan besar daripada umat-umatnya yang terdahulu dan sebagian kecil daripada umat-umat yang terkemudian. Orang kita yang terkemudian ni. Dan kemudian mereka ini akan berada di atas takhta-takhta yang dibuat daripada batu-batu permata. Batu permata kita buat cincin di dunia, tapi di akhirat ni Tuhan bagi dekat orang yang beriman, orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala duduk dalam rumah batu permata di atas takhta dibuat daripada perbatu permata, daripada yakut, daripada marjan, daripada mutiara dan sebagainya. Kan hebat tak? Hebat. Sebab dia apa? Allah Taala Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Yang tak kaya kita. Bila kita tak kaya, kita sebab kita ni dibuat oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ingin cipta kita, maka kita kena sembah Allah. Sebab Allah yang mencipta kita. Kalau tak ada Allah, maka tak ada kita. Maka adanya Allah, Allah ni wujud yang tidak mewujudnya Allah Ta'ala ni bukan diperbuatkan. Dan Allah Ta'ala ni bukan beranak dan bukan diperanakkan. Bukan. Kan? Jadi dan kemudian mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Jadi bila dalam syurga ni orang yang masuk syurga ni suka bergembira dan sebagainya, bertengok kawan ni seronok. Dan kemudian la yatufu alaihim wildanu mukhalladun, dan mereka ini apa kata Allah Taala, mereka ini dilayani oleh anak-anak muda lelaki yang tetap kekal, yang sentiasa beredar di antara mereka. Ada pelayan-pelayan dia. Nak minum air, akan ada orang hantar. Nak makan, ada orang hantar. Nak makan buah, ada orang. Apa jenis buah kita nak? Apa jenis makanan yang kita nak? Kalau kita kata orang Islam di dunia tak boleh makan babi, dia akan nak makan babi, makan tak ada masalah. Sebab tidak ada lagi halangan, tidak ada lagi batasan di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Allah Taala menyebutkan juga dan yang paling isu yang paling besar ni, isu yang paling besar, tak puas hati Pastor Yus Melayu murtad ni tak puas hati apa dia? Sebab Allah Taala sebut wa hurul ain ka amsalil lu'lu'il maknun.
Mereka ini akan diberikan bidadari-bidadari yang cantik-cantik. Oh kan. Tak puas hati. Tak puas hati sebab Allah Taala bagi kepada orang Islam yang beriman kepada Allah Taala ni, di syurga ni ada bidadari-bidadari yang cantik-cantik. Atau perempuan lah, wanita-wanita yang cantik-cantik. Cantik dia macam mana? Kata Allah Taala ni, ka'amthalil lu'lu'il maknun, seperti mana batu-batu permata, batu-batu mutiara, seperti cantik dia ni seperti mutiara yang sangat cantik dan tersimpan indah. Dan tersimpan rapi dia tersimpan. Dan kemudian mereka berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, la yasma'una fiha lawan illa wala ta'sima. Dan dalam syurga ni tidak ada lagi dosa dan tidak ada lagi umpat-mengumpat, caci mencaci, tidak ada lagi. Dalam syurga. Sebab di sana ni orang semua gembira. Kan. Rewardnya Allah Taala bagi. Rewardnya Allah Taala bagi pada umat Islam. Jadi satu persoalan. Jadi persoalan dia, kenapa orang Kristian tak puas hati dengan orang Islam? Sebab orang Islam dapat hurul ain, iaitu bidadari yang cantik-cantik. Okay? Sedangkan orang Kristian, syurga bagi orang Kristian adalah apa dia? Lepas di dalam dunia ni lepas buat semua. Lepas buat semua. Kalau kita tengok negara-negara yang banyaknya penganut agama Kristian ni, di situlah ada GRO. Di situlah ada minuman arak yang berluasa, GRO yang berluasa, ataupun kita kata pelacuran yang berluasa, tidak ada bendung, sehingga akan penyakit menular di kalangan mereka. Kan. Dan kemudian pencurian, merompak dan sebagainya. Kita tengok lagi apa dia, tidak ada nasab keturunan, tak kira anak siapa tak kahwin pun tak apa, seks dulu, kemudian fikir balik dah ada anak 5-6 anak, bila umur 70 tahun nampak gaya, kita ni nampak gaya, dah sesuai, maka kita kahwin. Anak yang sebelum ni dengan siapa dia pun tak nak ambil tahu. Ni orang Kristian. Kan, ni syurga. Dunia ni menjadi syurga bagi orang Kristian. Kan, dunia bagi orang Kristian ni adalah syurga. Dibuat hentam semua. Di akhirat ni kehidupan yang kekal abadan, kekal selama-lamanya, mereka jadi apa? Mereka jadi malaikat. Punggah sungguh. Hidupnya singkat ni dia jadi syurga, hidupnya panjang dia jadi malaikat. Jadi baik melokor gitu lah kan. Ogilah kehidupan yang selama-lamanya, patut kita rasa nikmat. Rasa nikmat. Dan kenapa jadi isu? Bila Allah Subhanahu wa taala berikan hurul ain, wanita-wanita cantik kepada orang yang beriman kepada Allah Taala. Sebab dia apa? Sebab Kristian ini melihat wanita-wanita ni hanyalah sumber seks. Kan. Wanita-wanita ni hanyalah sumber seks. Ini satu ini sebab Islam ni datang memberikan title, memberikan title atau memberikan keistimewaan kepada orang perempuan. Orang perempuan dalam Islam dijaga. Orang perempuan dalam Islam dijaga dan mereka selamat dalam Islam. Ini orang perempuan. Tapi orang perempuan dalam agama lain, dalam Kristian khususnya dan sebagainya, mereka tidak selamat. Contoh kita tengok biarawati. Bila dia jadi padri, dia jadi biarawati, dia tidak boleh berkahwin. Dia kena buang dunia, keseluruhan kena buang dunia. Jadi apa dia? Agama itu sendiri telah menidakkan keistimewaan fitrah manusia. Setiap manusia nak hidup berkeluarga. Setiap manusia hendak hidup bahagia. Tapi sedangkan nafsu itu ada, tapi ditahan. Nak jadi padri tidak boleh berkahwin dan sebagainya. Dan sebagainya lah. Ataupun kita kata itu yang dikatakan menahan hak asasi manusia. Bila dah jadi padri, di biarawati, tapi apa lepas buat? Lepas buat di belakang-belakang. Kita tengok ramai yang berlaku, pastor telah melakukan seks dengan biarawati dia. Mereka menganggapkan wanita-wanita biarawati ini sebagai apa? Sebagai pelacur kepada pastor. Siapa nak jawab? Jadi macam mana? Mana yang bagus? Dalam dunia ni Allah Ta'ala beri satu ujian supaya kita tahankan nafsu kita, dan di akhirat Allah Ta'ala akan bagi kehidupan yang abadah dan cantik dia bidadari tadi ni. Bukan kata cantik macam mana? Kentut berwangi. Punggah. Bidadari ni kentut berwangi.
Dunia orang perempuan ni walaupun cantik macam mana pun, orang panggil apa, ratu cantik dan sebagainya dunia, dapat nombor 1 pun kentut busuk. Tapi di akhirat perempuan bidadari tak ada kentut. Hebat tak? Hebat ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau rasa tak puas hati dengan bidadari yang Tuhan bagi kepada umat Islam yang berada dalam syurga, jadi tak lain tak bukan masuk Islam lah. Masuk Islam dan jadi orang Islam yang beriman. Jangan jadi orang Islam yang kufur seperti mana Yus dulu. Mungkin saya ingat Yus dulu ni dalam Islam dia ni pun tak pandai nak baca Quran, ataupun dia ni pun tak pernah solat, ataupun dia ni pun tak pernah berpuasa. Kan? Puasa ni bagi orang Islam 30 hari, 29 hari ke 30 hari dalam bulan Ramadan. 11 bulan lagi Tuhan nak suruh makan. Tuhan tak halang pun. Makan benda yang halal. Makan benda yang halal. Jadi apa dia? Mungkin Yus ni dulu ni Quran pun tak boleh nak baca. Sebab tu bila Yus sebut Allah, dia sebut Allah. Unggah. Bisa sebut Allah ni apa dia? Allah ni tak tahu apa dia. Kita orang Islam menyebut Allah. Bila orang yang dah sentiasa menyebut kalimah Allah, yang boleh membaca Al-Quran Al-Karim, kitab suci, dan orang yang sentiasa melaksanakan ibadat solat, mustahil bagi dia tidak boleh menyebut kalimah Allah dengan tepat, dengan jelas, dengan mengikut makharijal huruf. Jadi apa dia? Yus ni sedar diri sedar diri supaya mana kalau rasa tak puas hati dengan Kristian, syurga Kristian bagi tak bagus, kembali kepada Islam, berada dalam syurga Islam, join balik dalam agama Islam dan jadi Islam yang beriman. Jangan jadi Islam yang kufur yang dulu. Mungkin Cik Yu dulu tak solat, mungkin Cik Yu dulu tak puasa, mungkin Cik Yu dulu tak menjadi orang yang baik dalam agama Islam. Maka kembalilah Islam, jadilah orang yang baik. Kan? Kalau Cik Yu bangga jadi pastor boleh mengawinkan orang, nak kahwin orang ni, Islam dah bagi dekat siapa? Islam bagi dekat setiap orang bapa yang mempunyai anak, dia salah satu kebenaran dia adalah menjadi wali kepada anak dia. Dia boleh mengawinkan anak dia. Jadi pastor ni apa barang? Kan? Lekeh sangat je. Orang lelaki, seorang bapa yang ada anak lelaki, bagi orang Islam ni, seorang bapa yang ada anak perempuan, orang Islam, seorang bapa yang ada anak perempuan, dia boleh mengawinkan anak dia. Tak perlu tunggu tu imam. Tak perlu tunggu tu imam. Syarat dia apa? Syarat dia mesti ada anak perempuan. Kemudian ada pengantin perempuan, pengantin lelaki. Kemudian ada dua orang wali, ada orang saksi. Cari dua orang saksi. Saksi belah lelaki kah? Saksi belah perempuan kah? Dan kemudian yang keempatnya dia wali. Wali ni siapa? Pak perempuan. Wali ni pak perempuan. Tak perlu jadi pastor, tak perlu jadi tok imam, tak perlu jadi tok mufti, tak perlu. Dia hanya seorang bapa yang ada anak perempuan. Dan kemudian yang kelimanya adalah ijab dan qabul. Ada akad nikah. Akad nikah. Tak ada pergi duduk dekat patung, ataupun tak ada lah duduk dekat sungai dan sebagainya. Kita rasa kita suka ambil cincin, masuk sarung, dah kita kahwin. Boleh macam tu? Tak. Kena ada ijab dan qabul. Jadi kalau takat pastor, seronok jadi pastor boleh kahwinkan orang. Bagi Islam ni, Islam dah bagi lama dah kepada orang lelaki, seorang bapa yang ada anak perempuan boleh mengahwinkan anak dia. Tak perlu tunggu tu imam dan tak perlu tunggu tu mufti. Jadi apa dia? Tak puas hati dengan Islam, rasa Islam dapat hebat sangat, kembalilah Islam, jadi orang yang beriman. Kalau orang Kristian pun, rasa Islam ni hebat sangat, syurga yang Tuhan bagi ni, rasa tak puas hati, kembali kepada Islam, baca Al-Quran, rujuk kepada ustaz-ustaz ataupun tuan guru yang faham, yang lebih teliti, ataupun yang faqih untuk membawa anda kepada Islam yang sebenar. Jadi wallahu a'lam bisawab. Hidayah milik Allah Subhanahu wa taala.